Okay, so Assalamualaikum. Hari ni aku nak ajar pasal satu tips iaitu mengenai Arnaut. Okay, biasa kita dengar ada sidang media daripada Dr. Isham, dia akan sebut perkataan Arnaut. Tapi korang tahu ke Arnaut tu apa? Ke korang just dengar dan korang tunggu nombor je? Berapa kes hari ni? So sebenarnya Arnaut ni penting. Penting kenapa? Sebab kita nak tahu kadar kebolehjangkitan. Okay, so mungkin ramai yang tak tahu. That's why aku buat video ni supaya kita belajar sama-sama. Okay, first of all, okay, so nak tahu apa itu Arnaut. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay, okay, apa itu Arnaut? Okay, so sebenarnya Arnaut ni sebenarnya ialah kadar kebolehjangkitan yang mana untuk kes positif kepada orang lain dalam tempoh kebolehjangkitan lah. Maksudnya kan let's say untuk tempoh untuk kebolehjangkitan tu mungkin dalam 8 ke 10 hari. Okay, and kita nak tahu dia boleh berjangkit dalam berapa banyak. Dia macam fokus lah, ramalan. Okay, dan dekat sini kalau tengok contoh, kalau Arnaut kita sekarang ni ialah 2.2. Okay, bermaksud dekat sini 10 kes. Untuk 10 kes dia boleh menjangkiti 22 individu dalam tempoh kebolehjangkitan. Oh my god, wow, sangat tinggi lah. Itu kalau 10. Kalau contohnya kita ada kes baru setiap minggu, setiap hari, dalam 100, 200 okey lagi. Tapi kalau dah makan 2000, 3000 seminggu dah berapa? So berapa pula orang kata kadar kebolehjangkitan untuk individu tu? Jadi agak tinggi lah. So itu maksud Arnaut ataupun nilai R. R tu maksud dia apa? Itu kadar kebolehjangkitan. Okay, so faham sekarang? Ke masih tak faham? Okey, tak apa. So kalau masih tak faham, kita pergi into detail lagi lah. Okay, so kenapa pentingnya R ni? Kenapa sangat-sangat penting? Okey, dekat sini nilai R digunakan untuk meramal, macam yang aku cakap tadi, meramal berapa orang yang mungkin akan mendapat jangkitan. Supaya dia boleh tahu akan datang berapa kes kita. Sebab tu kalau korang tengok, Dr. Hisham boleh kata bulan Mac mungkin kes ni akan melonjak kepada 4 digit. Jadi kalau tengok dekat sini, hipotesis dia ataupun kita boleh rumuskan dekat sini, semakin tinggi nilai R tu, semakin tinggi, semakin ramai yang akan mendapat jangkitan. Okey, itu memang fakta. Okey, so nilai R ni sangat-sangat penting bagi mereka yang kerja sebagai frontliner. Okey, especially Dr. Hisham, dia memang sangat particular dengan nilai R ni sebab nak tahu kadar kebolehjangkitan. Okey, so sekarang faham? Tak faham juga? Okey. motherfucker. Kita tengok dalam bentuk visual. Okey, tengok dan juga kita kena fahamkan. Ni kalau tak faham juga aku tak tahu macam mana nak explain lah Okay. Hai. Okay. Contoh, jika bacaan nilai R tu 2. Kau bagi yang simple 2. Kalau seorang ni dia positif. Okay, kalau dia positif and dia boleh menjangkiti 2 orang. Okay, 2 orang. So, kalau contoh dah 2 orang positif, so daripada 2 orang ni dia akan membawa kepada 4 orang pula sebab setiap seorang akan bawa berdua. So 2 bawa 4. Jadi 4 ni akan bawa 2 setiap seorang. Lagi banyak. So itu kalau nilai R tu 2. Kalau 3, 4 macam mana? Jadi kalau kat sini kalau kita tengok, jika rantaian jangkitan dapat diputuskan, okey, ianya dapat mengawal penularan lah. Maksud dia dapat daripada merebak, kita dapat kontrol. Dan nilai R tu juga akan turun lebih rendah daripada 1 hinggalah ke kurang daripada 0.3. So lagi rendah. Jadi kat sini high sekali dengan langkah kawalan dan juga pencegahan. Okey, yang mana kita mencegah penularan kepada individu yang dapat yang mungkin dapat kita hentikan. Dan terusnya nilai pun akan semakin berkurang. Okey.
So itu maksud nilai art. So you guys kena faham, jangan dengar saja apa yang Dr. Hisham cakap tapi tak faham apa maksud Arnold. Alright, so itu saja untuk kali ini, dan hopefully manfaatkan apa yang saya terangkan dan hopefully berguna untuk anda. Dan jangan lupa tekan button subscribe, like dan juga share. Bye bye.